Assalamualaikum, salam sejahtera. Debat bola episod 80, saya Amin Fuad bersama dengan Jufri Juki dan juga Amir Arafat. Ketiadaan Izzy Nazri semakin terasa. Nampak macam tu Okey, episod 80 ni direct teruslah. Kita nak terus cerita pasal penampilan pertama Luqman Hakim bersama pasukan utama Kevin Kotrick. Selepas beberapa bulan, dia ada main friendly, dia ada main bawah 23 tahun dan akhirnya dia bermain selama 12 minit lebih kurang. So, aku recap balik aku imbas kembali. Pada hari Khamis 22 Oktober 2020, kita dikejutkan dengan berita bahawa nama Luqman Hakim tersenarai dalam skuad Kevin Kotrick yang akan berdepan dengan Anderlecht. Anderlecht pasukan bimbingan Vincent Kompany. Ya, Vincent Kompany, bekas pemain pertahanan Man City. Okey, kau sebagai anak tempatan, apa kau rasa? Bangga bro. Bangga, aku rasa tu tak tahu lah. Aku pun ada impian juga situ, tapi kita main bola tak tengok sangat. Tapi impian untuk aku tengok ada seorang anak tempatan, anak Malaysia bermain di sana. Yalah, selepas beberapa rumours yang bergolak apa semua, tapi dia prove yang sebenarnya dia ada kualiti. Macam kita cakap. Tapi masa nama dia keluar tu, Ju, kau rasa dia akan dapat main ke ataupun kau rasa dia panas bangku simpanan je? Time tu lah kau rasa dalam kepala kau sebelum game. Aku tak fikir masa tu, tapi aku macam Amir juga, Min. Masa nama dah aku follow pemain ke-12 punya Twitter. So pemain ke-12 yang keluar update cepat. So bila nama dia dalam first squad, aku selalu fikir macam ni. Basically selalu kita tengok team Europe macam mana dia nak namakan, manager nak namakan first team squad ni is based on training. So aku dalam kepala otak macam, bagaknya dia ni coach dah nampak dia kat training tu. Kan? So bagi aku itu pun aku dah cukup bangga. Aku tak fikir pun macam tu dia main ke tak, sebab to earn a place in the first team is actually you need to prove. You need to, bukan senang Sebab yang aku faham is from Monday to Friday lah, contoh kan game Saturday, Monday to Friday kau akan ada training dan tactical semua. You need to be sharp. Betul? Kan? Drill Yes. kan. So baru kau akan dinamakan di dalam first team squad. Lagi-lagi player yang bukan key player. So masuk aku maknanya dia must be doing very good in the training dia yang untuk minggu tu lah. Tekun. So, Di sidang media sebelum perlawanan tu, Ketua Jurulatih, aku pun tak tahu nak sebut nama dia, invest. Van der Hek. Susah sebut. Ini quote dia, dia kata ini adalah pemilihan pertama buat Luqman. Pada masa ini kita mempunyai pemain yang tidak dapat beraksi dan ini membuka peluang kepada Luqman, dia cakap. Dia menunjukkan prestasi yang baik semasa latihan, dia juga mempunyai kepantasan dan memiliki teknik yang baik. Tetapi tidak lupa dari segi fizikal dia masih memiliki tubuh badan yang agak kecil. Dia masih berusaha untuk meningkatkan tahap stamina dan kekuatan tubuh badan. Dia masih lagi tidak bersedia untuk bermain 90 minit dan pada tahap ini, dan tetapi kelajuan dan ketajaman untuk menjaring ganggu mungkin boleh dia masuk sebagai pemain simpanan. Okay, Mac, kau rasa macam mana? Dia akan diberi kepercayaan lagi di game akan datang, kau rasa? Aku rasa terlalu awal lagi untuk Luqman diturunkan sebab ada beberapa key player diorang yang not fit for the match. Jadi sebab hari tu Luqman start pun dia main di posisi right wing. Jadi tapi itulah yang menghasilkan menghasilkan penalti tu. Involvement dia. Sebab dia punya cross yang ala-ala orang Malaysia Super League punya cross kan. Cutback tu. Cross cutback dia tu. Cutback tak sampai. Agak terkejut kat orang tu. Orang Liga Belgium tak main. Tapi baik Mat Salleh tu kejar juga walaupun bola tu kejar. Sebab tu cakap tak Mat Salleh yang kawan dia tu dia cut back bola tak sampai, kawan dia tolong kejar agak. Aku ni member kalau yang power dia tak nak kejar dah, bola nak kat kaki je. Jadi tapi aku rasa terlalu awal lah kalau kita nak bercakap tadi tu, terlalu awal untuk diorang, untuk Luqman diturunkan. Aku tak rasa ada tekanan kepada Luqman. Aku rasa dia perlu tekun saja waktu training lah. Coach KVK mengeluarkan pertahanan Peter Gulovic nak sebut dan masukkan Luqman. Boleh dilihat sebagai peluang untuk mencari gol lah, sebab kau masukkan Luqman attacker kan, kau keluarkan defender, maksudnya ini risiko untuk mencari gol. Boleh dikatakan berani tak tindakan coach tu lah kan? Aku pada pengamatan aku aku tengok game tu Luqman Hakim ni benda positif ni aku nampak. Dia adalah bila dia main di posisi winger ni one thing yang aku nampak very positif adalah dia player yang rajin di atas padang. Kenapa aku cakap work rate dia macam aku cakap dia press every ball yang sebelah kanan tu dia akan pergi, dia akan press. Dan ini terbukti dengan ada stats yang aku dapat pun dari Google lah. Interception dia 5 kali.
kalau perasan, gol yang menyebabkan penalti tu adalah dari bersumber pada dia intersection dia. Betul. Kalau kau perasan, isa daripada goalkeeper throw in, bukan throw in, goalkeeper tu baling kepada defender, left back tu, dia press left back tu, dia dapat bola daripada left back tu, Dia pass member dia. dia pass member dia, dan itulah cutback yang Amir cerita. So macam aku cakap lah, itu positif yang aku nampak. Dia very hardworking. So bagi aku mengingatkan Pak Jisung lah. Pak Jisung. Asia yang kadang-kadang you itulah. just need to be average, tapi you know when you hardworking, kau akan be somewhere nanti. Ya, betul. Sebenarnya minit ke-86 yang gol hasil Penalti. jadi pencetus Kotik memperoleh sepakan penalti, tapi kalah 3-1 lah at the end. Dalam temu bual The Star, Luqman ada cakap, dia kata saya berharap, ni quote dia, saya berharap untuk bermain lagi dengan pasukan utama untuk perlawanan akan datang, namun saya tahu saya perlu bekerja keras dan membuktikan bahawa saya layak untuk bermain di pasukan utama. 16 minit itu sangat berharga buat saya dan berlainan kalau dibandingkan di Malaysia. Okey lah, Mac, ataupun Juf lah, sebagai pemain yang baru buat penampilan pertama di kelab Eropah, apa motivasi engkau untuk terus kekal di pasukan utama? Aku rasa dia patut fokus on the training. Macam aku cakap, ada satu keratan yang aku baca yang coach dia pun puji dia. Actually dia ada technical skill dan speed walaupun dia kurang dari segi fizikal. Itu kat dalam training. So aku rasa dia should, bukan game time dia, aku rasa face by face. Sekarang ni dia patut fokus, dia dapat training dengan first team dulu. You know, bila training dengan first team ni, dia punya kompetitif lain, level lain. So bila dia dah dapat dekat situ, aku rasa automatically dia akan masuk. Target kedua dia adalah nama dia setiap minggu disenaraikan dalam first team. Main tak main tu second thing. Itu second phase dulu ke, tak kisah. Dan seterusnya, dan bagi aku lepas tu baru impian dia lah. Okay. Macam aku nampak dia ada satu statement yang dia bagi. Dia kata amanat daripada Tan Sri Vincent tu sendiri yang membuka ruang, membakar semangat dia. You bawa nama Malaysia, jadi you make me proud lah. You make the Malaysian proud. Mungkin itu antara menjadi dorongan dia jauh daripada family, duduk dengan keluarga angkat, different culture. Aku rasa itu salah satu penyumbang yang penting untuk dia. Mengikut statistik yang diberikan daripada salah satu Astro Arena punya host, Kish Sundaresan, statistik yang dibagi, dia kata ketepatan hantaran 78%, memintas bola 2 kali, menang pertembungan sekali, mendapatkan bola semula sekali, keseluruhan hantaran 9 kali, hantaran ke depan 5 kali. Okey, Luqman bermain selama 21 minit. Apa yang boleh dilihat, man, ataupun apa yang korang boleh lihat dalam 21 minit? Aku rasa seorang pemain yang boleh dilihat tu lah seorang pemain yang raw lagi lah. Talent dia masih lagi raw. Raw tu bermaksud apa? Raw tu maksudnya masih lagi pemain yang mentah lah. Sebab apa yang Luqman tunjukkan, macam Juf cakap, kerja keras. Tetapi pada aku Luqman ialah seorang striker. Dia bukannya kena kerja keras, hard work, dia kena bermain dengan, sebab aku rasa level di Europe ni semua lebih kepada bermain dengan kepala. Di samping kerja keras and pressing tu penting lah, sebab position dia main di right wing. Dia perlukan game time yang banyak, dia perlukan yes, betul, coach Van de Heck ni sini cakap dia he's fast. What the heck this guy very fast, good technique and from Malaysia, wow. Kan? Jadi aku rasa, tapi ada banyak lagi yang dia nak complete sebagai, nampak gementar lah nampak gementar. Itu yang Brad Maulana cakap dengan dia ni shy cat. Malu-malu kucing. Yelah, sebab first time. Kau kena ingat first time main dekat Eropah. Yang aku nampak gementar sedikit. Ada beberapa hantaran tak sampai. Kerja kuat, betul. Work rate yang tinggi, sentiasa nak menutup ruang pihak lawan. Tidak gentar untuk menghadapi pihak lawan yang lebih besar. Ada cuba yang bermain gerakkan 1-2 juga dengan rakan sepasukan, tapi dia nampak gementar sikit lah. Tapi itu aku rasa benda yang normal lah. Plus dia 18. Dia 18 tahun, berjauhan dengan keluarga, first time kan. Dengan kepantasan Luqman, kau rasa Luqman sesuai bermain di sayap kanan berbanding posisi asal beliau sebagai penyerang? Player ni kalau dia ada satu kepantasan ni, memang coach akan senang lah untuk masukkan dia kepada winger lah. Ini style Super League ni. Laju takkan pam kat dia. Betul lah, aku pun macam lama letak winger kan. Tapi tu mungkin lumrah lah kau main, kita kena terima kau lumrah. Kalau ada kepantasan sikit main winger. Tapi yang kita semua rakyat Malaysia memang nak tengok dia main seorang striker, sebab kita tahu apa kebolehan Luqman dan apa yang boleh dipelajari dari striker. Aku agree juga macam Amir cakap tadi,
dia masih mentah, so kita nampak dia punya kebatasan tu. Aku harap kita akan nampak dia punya finishing lepas ni, dari segi passing dia akan lebih baik di masa akan datang. Untuk bagi aku lah, seorang manusia normal yang dia tahu benda ni hype gila dekat Malaysia, orang-orang Belgium pun tahu benda ni hype, untuk keluarkan produk dia untuk first game macam ni, aku rasa memang dah good enough lah. sebab dia tak berapa pressure. Kalau dia boleh jadi lagi teruk tau bila dengan hype macam ni. Betul. Pressure dia tu Tapi tinggi. dia okey. Yap. Alhamdulillah. Dan sebenarnya untuk dia tak kisahlah kanan ke kiri, asalkan ada minit bermain, aku rasa itu adalah pengalaman yang berharga buat dia. So kalau dia kena main kanan atau kiri, aku rasa dia kena terimalah buat masa ni. Ketua Jurulatih Selangor. Ketua Jurulatih Selangor sementara. Michael Frejenbeitner. Ini pun nak sebut susah. Tidak menjangkakan Luqman Hakim sebegitu awal dapat beraksi dengan skuad utama pada dalam Liga Belgium. Dia kata, quote dia, "Saya amat gembira, saya amat terkejut apabila dia mendapat peluang ini sebegitu awal." Persoalan dia, kenapa kat Malaysia di Liga Super susah kita nak beri pendedahan kepada pemain muda? Luqman sendiri tak dapat main dekat pasukan utama Selangor apabila bekas jurulatih Satyanaden berkata Luqman tak bersedia untuk main dengan pasukan utama. Ni aku rasa kita tinggalkan soalan ni untuk Izzy minggu depan. Kenapa kau rasa? Nak menjawab soalan tu, macam kita pernah bincang juga benda ni. Mungkin kalau jurulatih Malaysia ni utama sekali, dia bila cerita pasal striker, macam aku cakap lah, dia cerita pasal striker, dia akan lebih memberi keutamaan kepada pemain import lah. Pemain import. Jarang diberikan peluang yang sebaik-baiknya. Dan tapi aku tak dinafikan ada juga jurulatih yang nak menggunakan. Tapi dalam kes Luqman ni macam tu lah, mungkin preference Satyanaden tu sendiri tak prefer, dan dia tak rasa, mungkin bagi aku ada sikit bercanggah lah keputusan Satyanaden tu sendiri. Maksudnya Satyanaden nampak dia masih mentah, tapi dari peringkat yang lebih tinggi, di mana Luqman dah pergi ke Belgium, first coach ataupun jurulatih pasukan KVK first team sendiri memberi percayaan. So aku nampak itu lebih kepada coach lah. Coach mana yang nampak dia, yang percaya dia, potensi dia. Ataupun kat Malaysia ni, ketua jurulatih di Malaysia punya kontrak yang pendek, yang Aku pun nak cakap benda yang sama. tak nak ambil risiko. Aku pun baru nak cakap benda yang sama. Sebenarnya lebih kepada sebab kontrak dia pendek 1 tahun. Kontrak siapa yang pendek? Coach ke kontrak player ni? Coach player tu pun lebih kurang sama lah kan. Dua-dua sebenarnya. Tapi sebenarnya sebab kau nak faham, nature untuk membangunkan pemain ni, dia mengambil masa. Jadi kalau dia 18 sekarang, 18 mungkin prime dia tiba-tiba prime betul macam Safawi 23 tahun. Kan? Jadi dia ada masa 5 tahun. Kalau kontrak, So Satyanaden kena dapat 5 tahun kontrak lah. 5 tahun kontrak untuk membangunkan player ni. Sebab macam aku peminat Arsenal, jadi aku biasa tengok. Aku ingat kau nak cakap peminat Satyanaden. Bukan, kita janganlah gaduh easy benda tu. Jadi aku biasa tengok macam mana Wenger, macam mana Ferguson develop Ronaldo daripada young. Dia ada masa yang panjang. Dia ada sustainable team. Coach di Malaysia ni lebih kepada untuk result on that matters of time. Masa tu present. Sebab dia tahu yang 7 tahun, kalau tak dapat nombor 2, 3, dia best tak extend kontrak. Jadi aku rasa itu memainkan antara salah satu daripada, kalau dia ada kontrak 5 tahun, 6 tahun, jadi dia boleh bangunkan, okey tak apa, ini macam tadi kita bercakap pasal JDT, ada perancangan panjang di mana kita nak squad pelapis, di mana kita nak masukkan yang dah prime. Jadi sustainability team tu, ekosistem team tu stable je sebab dia ada par dekat situ. Luqman mungkin mempunyai motivasi yang berbeza bila dia kat Eropah, kau rasa? Yeah, of course. Bagi aku, bila macam Amir cakap tadi lah, dia tahu dia jadi adalah, aku sure bila dia dah tahu dia adalah antara pemain Malaysia yang bermain, dia adalah nombor 1 player Malaysia yang bermain di liga utama di Eropah. Of course benda tu menaikkan semangat dia lagi. Macam aku cakap, dia telah buktikan yang paling, macam aku cakap, paling utama yang kita patut bangga adalah actually kau nak masuk dalam first squad, actually kau kena good in training. First, you need to be fit. Walaupun tak kisahlah orang fit nak letak nombor 1 fit lah, owner club lah, kawal ke kabel ke apa, tapi kau takkan boleh letak nama first team pun dalam first team tu. Betul. If you are not good in training, if you are not fit in training. So bagi aku itu yang aku nak tekankan. So sebenarnya dia ada motivation lah. Okey, sebagai penutup lah, sebagai penyokong Malaysia, terkejut Luqman dapat peluang seawal macam ni kau rasa? Ataupun kau rasa macam memang patut Luqman dimasukkan? Aku terkejut. Honestly frankly speaking, walaupun bangga tapi aku terkejut sebab pendek masa. Aku rasa dia pergi baru 2-3 bulan dah. 2-3 bulan kan kita jumpa itu. Tak sempat makan Belgian waffle ni. Jadi agak terkejut jugalah.
Sebab dengan apa ni junior team pun berapa game je baru main kan? Oh, 3-4 game. Mungkin ni dia jadi fit sebab dia asyik berbasikal pergi training kan. Dia naik basikal kan. Mungkin Kau pun rasa terkejut juga je kan? terkejut lah, tapi itulah aku cakap bila dia terkejut daripada keputusan tu must be daripada training dia lah. Ya, Orang betul. impress. Tu aku cakap must be dari mana, takkan daripada hype. Okey lah, coach pun cakap dia dah hype sangat. Tak, aku tak rasa macam tu. Dia orang professional kot kan. Macam tengok training dah bawa dia. Sebab terbukti dengan comeback tu. Itu sahaja perbincangan kita. Kita ucapkan selamat majaya pada Lokman. InsyaAllah hopefully kita dapat tengok Lucky. lagi lah. Lucky. Mungkin kita dapat Abang tengok. Lucky. Kita boleh tengok lagi lah game-game yang akan datang. Dan kita nak juga, kalau boleh bukan Lokman seorang, Safawi pun kalau boleh. Ya, kan, tu lepas ni menantikan tu. Menantikan Safawi punya performance dalam pasukan utama. Sekian saja. Assalamualaikum. Salam sejahtera. Pemain ke-12 dengan kerjasama Tiki Taka Design. Boleh follow Instagram Tiki Taka Design. Min, next. Okay, boleh follow kita orang punya media sosial. Twitter apa Zee? Pemain_ke_12. Facebook Pemain ke-12, search. Kalau nak Buka shopping, kat Shopee klik link kita dekat YouTube kita, kat description tu boleh klik link kita beli barang-barang. Korang nak beli kat Shopee, klik link pakai through kita punya. Kenapa klik situ, Matt? Itu kita boleh dapat sikit lah. Nanti kita boleh upgrade lagi kita punya studio kan. Untuk orang juga. Yes. Okay, kita jumpa lagi.